InsyaAllah malam ni kita akan belajar sambung dengan kemahiran asas hukum linear. Okey, hukum linear. Okey, sebelum tu kita brainstorm up dulu skill yang required untuk hukum linear ni. Banyak juga. Antaranya adalah ini dalam bahasa Inggeris equation of straight line garis lurus. Persamaan garis lurus ataupun linear. Okey, ini dia. Yang mana kena tahu macam mana nak cari gradient, kecerunan. Okey, and then nak cari y-intercept. So dua komponen penting ni, dua komponen penting ni sangat-sangat ni lah. Okey, guru komponen sangat-sangat diperlukan sebab memang itu dia punya komponen yang penting untuk kita capai, untuk kita faham, untuk kita cari. So ini dia punya ni, hari tu kita kita dah ni kan. Alright. Dah cantik dah kita punya susunan tajuk sebelum ni. Sebetulnya kita belajar tiap-tiap malam tu memang susunan dia dah cantik dah Lepas selesai koordinat geometri, tengok diperlukan dekat hukum linear. So kena ingatlah. Lepas tu ataupun law of logarithm ni pun kena ada hukum log. Hukum log kita hari tu dah belajar kan. So kalau kamu tak buat latihan lanjutan, dia tak salah. Dia akan recall balik. Cuma dia nanti takut lambat pick up sikit lah kan. Okey. Tapi kalau macam tu nampaknya macam kena jugalah. Saya kena ni jugalah. Okey, ada beberapa. Yang ini kalau log A base A, asas A sama dengan 1. Kalau log asas apa-apa pun di dunia 1 sama dengan 0. Lepas tu untuk ni saya recall balik lah Saya recall balik Right. Lepas tu kalau ada X tu ada kuasa boleh bawa ke depan, that's why dia jadi macam ni. Manakala kalau ini darab, okey, dia jadi tambah. Ingat tak? Kalau bahagi, okey, dia jadi tolak. Itu kalau hukum log. Itu yang kita nak sentuh malam ni. Okey, bukan sentuh, nak gunakan semula, recycle semula ilmu yang kamu dah belajar malam-malam tu, kamu dah follow up dengan latihan lanjutan further exercises tu. Okey, kita nak guna balik. Sebab itulah. Okey, sebab tu untungnya kamu masuk, kalau ada kesedaran awal ni kamu masuk sini, nanti bila cikgu nak masuk tajuk ni, so nota-nota kelas saya ni kamu recall balik je, recall je balik. Tak perlu tak perlu nak faham, nak belajar, dia just recall. Recall tu maksudnya kamu baca saja nanti. And then bila cikgu ajar dalam kelas, dia boleh cepat dapatlah insya-Allah. Itu tujuan utama saya buat kelas ni. Saya korbankan cuti saya ni semata-mata untuk kamu jatuh minat dengan matematik tambahan ni. Itu tujuan dia lah Kalau boleh cinta pandang pertama lah. Okey, sebelum fizik, kimia, bio. Okey. Okey, ini adalah konsep hukum linear. Hukum linear. Alright? Ini konsep dia. So sebelum tu kita kamu kena tahu juga bentuk hukum ini linear graph, untuk ini positif, ini negatif. Okey, ini bentuk-bentuk dia lah. Ini dia tak ni sangat. Okey, manakala ini adalah non-linear graph. Ini bentuk-bentuk non-linear. Ini kuadratik. Okey, ini just ni je lah. Ini reciprocal ke? Reciprocal bukan ni. Ini reciprocal Ini reciprocal. Mana yang saya tahu saya ni lah. Alright, ini pun reciprocal juga. Ini kuadratik, X kuasa 2. Ini dia panggil cubical. Cubical equation. Bersamaan kubik lah. Equation. Ini persamaan bulatan. Persamaan bulatan. Okey. Lepas tu kuadratik. Ini kalau kuatik saya tak tahu persamaan kuasa 4 tu saya tak pasti macam mana dia punya graf dia Okey, so ini adalah non-linear graph non-linear graph dan juga linear graph. Ini yang kita akan belajar. Okey, ini akan kita belajar dalam
hukum linear ni? Apa kaitan dia? Is there any linear graph that you can identify? Okay, selain daripada positif and negatif linear graph ni, apakah linear garis persamaan garis lurus yang lain yang boleh kamu identify? Apa dia? Ada tak sesiapa yang boleh bagi tahu saya? Tulis dalam chat ke apa ke? Boleh tak? Ada ke tak ada? Okay. Ada tak selain daripada tu? Hari tu kita ada sentuh tau. Okay. So saya yang lain ni hello ada ke? Ke tak tahu? Kalau tak tahu bagi ni sikit. Thumbs up ke apa ke? Orang biasa thumbs up kan? Thumbs up. Ramai juga yang tak tahu Hari tu dah sentuh dah. Okay. Alright. Yang ni. Yang mendata ni. Okay. Yang menegak ni. Okay. Ini adalah okay. Ini adalah garis lurus juga. Persamaan garis lurus juga. Okay. Kalau ini negatif 3. X sama dengan negatif 3. So, X sama dengan negatif 3 ni adalah juga satu persamaan. Okay. Satu persamaan. Kata Y sama dengan 2. Ini juga adalah satu persamaan walaupun Y sama dengan 2. Okay. Ada saya dah ada sentuh masa kat mana tu saya lupa lah. Adalah Okay. Itu just maklumat tambahan je lah. Okay. Hari ni kita nak belajar the concept hukum linear ni apa sebenarnya. Okay. Hukum linear ni sebenarnya adalah penukaran dari bentuk linear dari bentuk non-linear. So ini non-linear non-linear equation. Bentuk bukan linear. Okay, bentuk bukan linear ataupun bukan linear lah ataupun curve, lengkung. Dia mesti lengkung. Okay, and then kita nak reduce. Reduce ni maknanya kita nak tukarkan. Tukarkan kepada linear. So ini linear ni. Tapi kalau ikut teori dia bukan exactly tau. Exactly dia punya apa ni? Dia punya titik tu macam ni exactly tepat. Exactly tepat bukan. Tak exactly tak tepat. Okay. Ini adalah estimation saja, anggaran. Estimation atau estimate lah, estimate anggaran. Anggaran ataupun estimate sahaja. Sebab nanti kalau kamu betul-betul kena lukiskan graf hukum linear ni, nanti dia dia punya ni macam ni. Lepas tu dia mungkin macam ni. Titik-titik dia mungkin macam ni. Dia mungkin macam ni. Alright? Dia mungkin macam ni. So, ini adalah gambaran kasar kalau kamu nanti kena lukis. Okay? Memandangkan saya dah sebut kena lukis tu, dekat sini saya tak sentuh. Sebab nanti dia akan makan masa. Dia melukis ni elok di dalam kelas. Cuma saya nak faham kamu fahamkan konsep dia apa. Okay? Penukaran asas dia dan juga bentuk dia. Okay? Itu kamu nak tahu. Saya nak bagi tahu. Okay. So, nanti dia tak dapat exactly. Exactly macam ni. Tak exactly. Agak mustahil lah. Alright. Tapi dia akan dapat sekurang-kurangnya macam ni. Alright. Dan kita ambil jalan tengah yang dipanggil how to draw the best line fit dipanggil. Garis penyuaian terbaik. So, yang hitam ni, okey, yang ini ni, yang merah ni kan, garis lurus yang merah ni, ini dipanggil garis lurus garis lurus penyuaian terbaik. Okey, tak tahulah je penyuaian tu saya betul ke tak.
Salah salah je saya je. Penyuaian terbaik. Okey. Begitu juga yang merah ni. Yang merah ni adalah dinamakan garis lurus penyuaian terbaik. Kenapa dinamakan garis penyuaian terbaik? Sebab dia takkan dapat exactly cantik macam ni. Sebab apa? Takkan dapat. Okey. Sebab apa? Dia hanyalah anggaran ataupun estimation saja. Ini konsep yang kamu kena faham. Sebab dia dari garis non-linear ataupun garis lengkung ataupun bukan linear. Inilah bukan linear, tengok semua melengkung. Semua melengkung. Ini reciprocal, ini bulatan. Okay, and then bila kita turunkan, kalau dalam bahasa Inggeris panggil reduce, kalau bahasa Melayu saya anggapkan dia tukarkan lah. Dia tukarkan kepada linear. Okay, so ini yang terhasil, garis penyuaian terbaik. Okay, dia macam ni lah. Suatu perkara yang berlaku. Okay, ini dah cantik dah. Okay, semuanya, okay, paksi Y melawan paksi X. Semuanya paksi Y melawan paksi X. Ini yang kamu belajar. Dari kamu start belajar buat graf sampailah sekarang. Y against X ataupun Y melawan X. Itu saja. Tapi apabila kita reduce, ini penting ni tau. Reduce ni sangat penting. Okey, bila kita reduce, saya gunakan reduce lah ataupun tukarkan lah. Sebab saya suka pakai reduce, senang. Dua je. Dua suku kata kan. Reduce. So, apakah yang akan, mesti ada efek dia. Dia panggil collateral damage. Collateral damage. Okey. So, apa collateral damage dia? Nanti dia akan efek, dia akan memberi kesan, mesti ada kesan dia kepada paksi Y dan paksi X. So of course dia akan memberi kesan, okey, kepada paksi X dan paksi Y. Okey? Apa dia akan, dia akan berubahlah. Okey, selama ni kamu di complacent dengan Y against X, Y against X, Y against X. Nanti kamu akan tengok dia punya paksi Y dia bukan lagi Y against X. Mungkin tadi kamu ada belajar log kan? Log base 10 Y against log base 10 X. Macam tu. Uish, boleh ke? Boleh lah. Okay. So, bila dia punya paksi berubah, maka daripada lengkung, dia jadi apa? Garis lurus, sama ada yang ni negatif ataupun yang positif. Itu dia. Apabila kita reduce. Okay. Yang pertama, daripada lengkung jadi garis lurus, positif atau negatif. Itu yang pertama. Kalau kamu dapat tuliskan nota dia tu, okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia punya paksi X, paksi Y bukan lagi yang seperti yang kamu dengar, seperti yang kamu biasa kamu gunalah. Dia akan berubah. Ini contoh log Y base 10. Log X base 10 ni contoh. Apa lagi yang boleh dikatakan paksi X ni? Mungkin juga X, Y against X. Boleh juga. Okay. Boleh juga. Macam ni pun pernah berlaku juga. X, Y against X. Boleh juga. Tak ada masalah. Ataupun nak lagi dramatik kan? Nak lagi dramatik, saya letakkan kuasa 2 pada paksi X. Boleh, tak ada masalah. Bukan X kuasa 2 tu kuadratik ke? Itu lain. Kuadratik tak? Itu lain, dah lain. Sebab apa? Walaupun X kuasa 2 pada paksi X, paksi Y, XY. Sebab apa? Sebab kamu akan dapat garis lurus. Sebab dia dari apa? Dari belengkung ni. Okey, dari lengkung kepada garis lurus. Positif atau negatif. Itu dia punya asas dia tu. Kemahiran asas dan konsep asas hukum linear ni.
Okay. Alright. So maka dengan itu, okay, latihan ni dia lebih kepada untuk tukarkan persamaan daripada persamaan non-linear, tak linear kepada persamaan linear. Macam tu. Okay. So dekat sini dia ada sentuh berkenaan dengan what is Max plus C ada tak? Ada ni kan. Okay. What is Max plus C. Itu yang kamu kena dapatkan lah. Okay. So kita tengok. Kita start ni kita mula macam mana penukaran asas daripada bentuk lengkung, okey, bentuk lengkung kepada garis lurus. Lepas tu ada tanya, sir, daripada garis lurus ni boleh tak pula kita balik-balik kepada lengkung? Okey. Dia bila kita dah go head, untuk hukum linear ni bila kita dah go head, kita boleh go start. Lepas tu nak pergi go head balik, pergilah go head. Lepas tu nak go start balik boleh. Dia memang boleh. Okey, tapi untuk yang subtopik ni kita pergi daripada lengkung, kita pergi go head daripada lengkung kepada garis lurus, positif atau negatif. Contohnya ni lah. Okey, so kamu dah biasa belajar, ini adalah persamaan apa? Kuadratik. Kuadratik. Macam mana bentuk dia? Sebab dia positif. Okey, so saya anggap macam ni lah. Right? So ini X. So ini Y. Mungkin Y. Macam ni. Ini contoh graf dia. Okay. So macam mana kita nak reduce? Okay. So macam mana nak reduce? Kita kena tengok. Okay. Dia punya pintasan Y dia tu. Okay. Base kepada ni. Tengok kena tengok-tengok semualah. Kita kena overview. Daripada sini kita tahu pintasan Y dia adalah mesti huruf B. Okay. Maka kita analisis, kita tengok persamaan ni, Y sama dengan AX squared plus BX. Okay. Alright. AX squared plus BX ni, dia nak B, C. C. So, B tu dia mesti single. So, macam mana cara kita nak tinggalkan supaya B ni, okay. B, tinggal B sahaja. Tak nak ada BX. Ini kan ada BX kan? Tak nak ada X. Tak nak ada X. Dia tinggal B. B sahaja. Okay. So, kita boleh, okay, nak tukar ni, penukaran ni, lagi satu dia boleh ditolak. Tambah dulu. Okay, operasi yang boleh digunakan adalah tambah. Tolak boleh. Darab boleh. Bahagi boleh. Semua operasi lah. Okay, semua operasi dalam matematik ni. Tambah, tolak, darab, bahagi. Okay. Tambah, tolak, darab, bahagi. Yang penting kat sini, dia nak B sahaja. So, kalau kat sini, dia nak B sahaja, tak nak X. Apa boleh kita buat? Macam mana? Maknanya kita kena hapuskan X lah kan? Tapi dengan operasi matematik yang betul lah. Apa dia? Kita bahagi ni dengan X. Kalau dah satu terms ni bahagi dengan X supaya kita boleh apa? Tolak, potong. So tinggal B je. So semua terms ni pun kena bahagi dengan X. Macam tu. Adil namanya. Adil pada tempatnya. So ini pun bahagi X, ini pun bahagi X. Okay. Katakan kalau nak darab. So semua ni didarabkan dengan X katakanlah kalau darab. Okey, kalau tolak tolak dia lain lah. Kalau tolak belah kanan tolak 5, belah kiri pun tolak 5 macam tu. Tambah pun macam tu. Itu lain. Tambah tolak dia punya style dia lain. Style dia lain tambah tolak. Kalau darab dengan bahagi semua term dalam tu. Contohnya ni lah. So kita pun simplify lah. Ini tak boleh simplify biar. Ini boleh simplify tinggal A. Lepas tu ini boleh simplify. Okay. So apa yang tinggal? Y over X sama dengan AX. Okay. Tambah B. And then kita equatekan dengan Y equals to MX tambah C. MX tambah C. Dan kita catatkan dekat sini.
Y besar dia apa, Y X capital dia apa. M tu gradient Ini C tu apa. Okey, siapa yang tak tahu, ini kecerunan M ni. Ini pintasan Y. Pintasan Y. C kan? Okey. Y besar capital, Y capital, X capital ni apa? Itu adalah fungsi dia. Sebab tu dia fungsi Y, fungsi X. Kita tak tahu. Okey? Dia ambil umum lah. Yang Y besar, Y capital dengan X capital ni dia umum. Okey? Dia umum. Dia boleh jadi apa-apa pun. Alright? Kalau macam ni, Y dengan X kecil ni, serupa macam ni lah. Ni, serupa macam ni lah. Y against X. Tapi untuk hukum linear, Y besar, right? Y besar, huruf besar Y dan X ni, dia umum. Dia boleh jadi apa-apa. Okay. So, kalau kita comparekan, tengok ni, saya comparekan macam ni. Right? Kalau kita comparekan macam ni, that means Y tu apa? Function Y over X. X tu apa? X tu X lah. Okay, dia tak berubah. X tu adalah X. Dia tak mustahil, boleh juga Kecerunan tu apa? Kecerunan dia A. C, pintasan Y tu B lah, C lah. Okay, kalau kita tengok konsep asas dia, kalau kita lukiskan graf dia secara umum, macam ni, paksi Y dia bukan lagi Y, tapi apa dia? Y over X. Ni. And then dia punya paksi X dia apa? Tetap X. Itu kebetulan sahaja. Tetap X. Sir, saya cakap berubah. Tak berubah pun, dia punya paksi X tetap X. Apa yang tak berubah? Kan ini dari kuasa 2 ni kan. Ini kan X kuasa 2. Ini ada X. Berubahlah. Alright? Tapi yang paling ketara sekali yang kamu kena bagi perhatian adalah pada paksi X. Okay? Firstly yang kamu kena take note Take note paksi X, paksi Y. Yang paling penting yang perlu kamu ubah kalau yang perlu kamu tengokkan, perhatikan kalau nak penukaran asas hukum linear ni ataupun reduce. Kat sini yang paling penting. X ni dia follow through saja. Selesai dekat paksi Y, selesai kat sini, maka X follow through saja. Tak payah risau. Okay. Alright, kita tengok soalan C. Tengok soalan C So, saya tak bincang semualah. Saya bincang yang tertentu sahaja. Okay. So, dekat sini, Y dia, soalan C ni, Y to Y. Y to Y. So, that means, dia tak berubah. Kita tak perlu darab apa semua sebab permintaan dia Y tu adalah Y. Ini dah Y, dah cukup lah. Cuma kita kena tukar kepada bentuk apa? Y equals to MX tambah C. Okay, Y tu saya ubah jadi huruf besar lah supaya dia jadi umum kan. Y macam tu. Alright, apa dia? Y sama dengan A dalam kurungan A per X tu sama dengan apa? A darab 1 per X. Tambah B. Supaya kita boleh compare dengan Y equal to MX tambah C. Sebabkan Y tu adalah Y. X dia apa? 1 per X. M dia apa? Kecerunan dia apa? A. Dan pintasan dia apa? Pintasan C dia. C dia apa? Pintasan Y dia? B. Macam tu. Alright. Sebab kita tengok. Y tu adalah Y. Tak ada apa berubah. So, biarlah. Okay. Okay, kita tengok pula soalan E. Soalan E ni menarik juga ni. Dekat paksi X tu dia nak 1 per X kuasa 2. Kalau 1X kuasa 2, that means kan, ini ni nak jadi kuasa 2. Macam mana nak jadikan ni kuasa 2? Macam mana? So, kita kalau nak senang cerita, XY sama dengan A over X tambah BX. Kalau nak senang cerita, nak jadikan X tu adalah 1 per 2, kuasa 2. So, ini ni kita darabkan dengan 1 per X lah. Semua darab dengan 1 per X.
Sebab apa? Sebab ini ni kita nak jadikan dia kuasa 2. Bukan X saja. Sebab ni ini disuruh. Kan? So semuanya darabkan dengan 1 per X. Ini darab 1 per X. Ini darab 1 per X. Ini darab 1 per X. Makanya dia jadi apa? X, Y darab 1 per X. Sama dengan A over X darab 1 per X. Tambah BX darab 1 per X. Macam ni lah. Saya tunjukkan 1 per 1 lah. Mana yang pick up tu dia cakap alasa. Bosan lah. Saya dah tulis-tulis macam tu buang masa lah. Cik ni boleh sampai 2 jam. Tak ada. Kalau kamu rasa macam tu kamu betul dah faham, maknanya kamu kena bersyukur. Sujud syukur sebab maknanya otak kamu tu memang pick up. Saya terpaksa ambil jalan tengah. Alright, okay. Seterusnya apa dia? Kalau dah macam tu, ini kita kena cancel. Ini darab, ini kita cancel. Maka apa yang kita dapat nanti Y sama dengan A per X kuasa 2 tambah B. So disebabkan kita nak compare, bandingkan dengan Y equals to MX plus C, Y equals to MX tambah C. So yang ini ni, kenalah jadikan dia Y sama dengan A darab berapa? X tu berapa? Tambah B. So 1 per X kuasa 2. So 1 per X kuasa 2 dah dapat. Dia punya Y besar apa? Y. Right. Lepas tu M dia berapa? M dia A dan pintasan Y dia adalah B. So tanya so kenapa pula ni Y? Dia dah ni lah, ni Y. Tapi kena ingat paksi X dia 1 per kuasa 2. Kalau nak Y, sini mesti X patutnya. Tapi paksi X dia yang berubah jadi 1 per X kuasa 2. Makanya kalau kita nak lukis graf dia macam mana? Okey, macam mana? So sini Y memanglah tak berubah apa sebab memanglah paksi Y dia tak berubah. Tapi paksi X dia jadi 1 per X kuasa 2. Okey, akan dapat juga garis lurus. Mungkinlah. Garis lurus dia macam ni dia punya garis lurus dia. Hijau, yang hijau tu. Saya tak tahu sebab ini yang negatif. Yang pink ni garis lurus positif. Saya tak tahu. Yang saya nak tekankan kat sini yang perlu kamu faham adalah konsep paksi Y dan paksi X dia bila kita reduce atau kita buat penukaran dalam hukum linear, dia berubah. Itu konsep asal sebab benda ni baru bagi kamu. Macam tak percaya, boleh ke? Boleh ke? Boleh. Inilah dia ilmu baru bagi kamu kan. Okey? Fahamkan konsep dia. Okey? Dan juga fahamkan macam mana kita nak buat penukaran asas ataupun reduce daripada lengkung smile kepada garis lurus yang ini. Okey? Saya tak tahulah infografik ni mungkin boleh bantu kamu daripada lengkung dalam ataupun non linear ataupun bukan linear kepada linear. Linear ni ada 2 sahaja. Dia takkan menegak atau melintang Okey, bila kita reduce persamaan lengkung ni ataupun non linear ni, dia takkan dapat melintang, ini melintang melintang ataupun menegak. Dia akan dapat negatif atau positif linear graph sahaja. Okey, mustahil dia dapat ni Okey, so banyak dah saya ni. Okey, kita tengok yang log pula. Sir, tadi saya cakap ada pakai log. Ni tak ada pun, semua darab, tambah, bahagi, tolak apa semua je. Sabar. Tenang. Ini Ustaz takut, Ustaz khawatir ada. Okey. So macam mana bentuk log yang kita akan guna? Senang saja. Kalau ada indeks. So ini contoh yang indeks Okey, ini contoh yang indeks.
Sebab apa? Ada indeks. Yang ini indeks dia X. Okey? Yang ini indeks dia X. Ini indeks dia X. Yang ini indeks dia B. Yang ini indeks dia A ada, 2 ada, B pun ada. So ada 3 contoh. Tapi saya nak bincang satu je lah untuk kamu kan. Okey? Log ni dia senang tau. Dia senang. Sebab apa? Dalam soalan dia akan bagi tukarkan dia cakap macam ni, lakarkan graf ke ataupun tukarkan kepada graf log Y10 melawan X katakan. Contohlah contoh kan. So dah tentulah persamaan tu kena guna log. Yang menjadi kesukaran dia apa? Kalau melibatkan log. Kesukaran dia kalau gunakan log ni sekiranya kamu degil tak nak guna hukum log. Okey? Itu kesukaran. Itu kesukaran bagi seorang remaja tingkatan 4 atau tingkatan 5. Tak nak guna hukum log, tak nak guna hukum indeks. Okey? Tak nak guna hukum cert. Habis tu kalau tak nak, habis tu student yang degil tak nak guna hukum-hukum tu, dia guna hukum apa? Dia guna hukum pakai otak suka hati dia. Sebab degil. Itu yang buat saya geram ya. Saya ketik gigi je geram, ketat gigi je kan, geram je. Alright? Tapi bukan semua. Mana yang macam kamu yang sanggup luang masa malam-malam kelas dengan saya ni dia akan akur lah Bila dia tak nak degil, dia tak guna hukum-hukum tu, dia ingat saya, dia gunalah. InsyaAllah. Okay. So, macam ni. Sebab apa kena guna log? Log adalah satu-satunya saya nak cakap satu-satunya function yang kalau ada katakan A kuasa N. Okey, A kuasa N. Okey, yang A kuasa N pula. A kuasa X. Okey, A kuasa X. Okey, Y sama dengan A kuasa X kan. Yang satu-satunya kalau kita gunakan log, okey, dia boleh X ni boleh bawa, bukan boleh sampai sini, bukan, salah. Dari sini ke depan, boleh bawa ke depan. Satu-satunya function yang boleh bawa ke depan. Okey, sebab tu kita kena guna log. Nak tak nak memang kena guna log. Okey, so kita brainstorm up sikit. Ini, okey, Y. Macam mana kita nak logkan dia? Okey, so log log asas 10. Biasa asas 10 lah. Sebab apa asas 10? Sebab kalkulator kamu ni, masa zaman Tok Kaduk dulu, alright, kalkulator ni kita boleh tentukan dia punya asas. Log tu boleh asas 2, 3, 4 kita akan dapat ni. Tapi yang kalkulator yang lama yang warna hitam apa ni tu kan, yang lama tu lah, yang 570 tu, bukan EX ni, dia punya asas log dia tu 10 sahaja, dia punya standard dia. Sebab tu kita guna asas 10. Alright. Sekarang asas apa pun bagi boleh dapat dah nilai kalkulator sekarang zaman berubah kan. Okey, so bila kita logkan belah kiri, belah kanan pun kita kena logkan dengan asas 10. A kuasa X. Okay, the only function yang kita boleh bawa ke depan X tu. Okay. Kalau tak, dia tak jadi. Tak boleh nak lukiskan graf. Okay, maka dia jadi log Y asas 10 sama dengan X. Darablah log A asas 10. Ini kita punya contoh lah. Saya bercakap contoh lah ataupun brainstorm up untuk log. Right, maka graf yang terhasil, apa graf yang terhasil dia? Okey, kalau macam ni. Right, sini dah tentu paksi Y, log Y asas 10. Paksi X dia apa? Dia punya paksi X dia apa? Dia punya paksi X tu apa dia? X. Sebab apa? Ini adalah kecerunan. Sebab dia nilai. X ni apa? Pun boleh ubah. Okey, X ni apa? Pun boleh ubah. Kalau pun boleh ubah, alright, pun boleh ubah, maka dia dia jadi paksi X lah. Log A asas 10. A ni adalah pemalar. Biasanya A adalah pemalar kan. X dengan Y ni pun boleh ubah. Alright, A ni tak berubah. So dia adalah gradient.
That's why dia jadi macam ni lah, dia punya bentuk graf. Saya tekankan dia punya paksi Tekankan dia punya paksi je. Okay, kita tengok real question dia macam ni. Ingat tak? Okay. Kalau log, okay, kalau darab dia jadi tambah. Kalau bahagi dia jadi tolak. Kalau atas macam ni boleh bawa ke depan. Ingat hukum log, jangan degil Jangan buat hukum sendiri, berdosa kamu ya. Okey, so kat ini dah tentulah kalau macam ni dah tentulah Kalau dia tak bagi ni pun dah tentu memang kena guna log. Sebab apa? X dia adalah indeks. So kita logkan dengan asas 10 asas 10 itu standard skema. Skema dari dulu lagi Okey, so kita pun log asas 10 bracket AB kuasa X. Okey, nampak macam senang. Tapi kalau tak biasa dengan latihan lanjutan log ni kan, okey, dia sukarlah. Okey, yang belah kanan saja. Sebab belah kiri ni dah tak boleh buat apa dah. Alright, dia dah kematu dah. Dia tak boleh buat apa dah. Biar je macam tu. So, belah kanan yang kita boleh gunakan hukum log. Apa dia? Kalau darab jadi apa? Jadi tambah A tambah log asas 10 B kuasa X. Jangan gatai-gatai nak ni bawa ke depan tak ada. Kena sebab dalam kurungan ni dia adalah darab. So, kena tambah dulu. And then barulah kita bawa ni ke depan. Okey. Dia jadi log A asas 10 tambah X log B asas 10. So, cabaran yang kedua. Ini katakan ini step pertama. Kita log. Letakkan log. Step pertama. Cabaran yang step kedua apa? Kita nak susunkan dia jadi Y sama dengan MX tambah C. Ni macam mana? Ingat function Y besar capital Y dengan capital X ni adalah pemboleh ubah. Apa pemboleh ubah tu? Paksi Y dan paksi X. Ini adalah pemboleh ubah. Ini kosong. Okey? So kita kena arrange lah yang ini kena arrange ni macam mana ni kita nak arrange ni. Macam mana kita nak arrange? So kita arrange lah. Okey, dia menjadi log Y capital Y ni log Y asas 10 lah. Itu tak berubah lah. Dia biasanya yang kena arrange ni yang belah kanan ni. Okey. Okey, so ingat X ni adalah pemboleh ubah as well as Y ni dia adalah pemboleh ubah. So okey, dia kena ubah lah macam ni. Log B asas 10 kurungan X tambah log A asas 10. Okey, maka dengan itu saya kecilkan sikit. Ingatkan apalah kan. Sebab dia dah masuk kawasan orang lain dah. Okey, so maka dengan itu Y besar, sini Y besar, sini X, sini M, sini X. M. Oh, ini salah ni. Ini salah ni. Okey, ini sepatutnya X. Ini C. Ini C. Tak nampak kan. Ini bukan log B ni, salah ni. Mana boleh betul lah. Ya Allah. Betul. My bad. Betul. Apa pula salah? Betul lah. Di M. X tu ini X. Okey, Y tu apa? Log Y asas 10. Capital Y. Capital X, X. Okey, M dia log B asas 10 dan C dia adalah log A asas 10. Macam itulah dia. Okey. So log ni sebenarnya kalau persamaan yang kena guna log tu tak susah kita nak identify. Okey? Tak susah kita nak identify. Cuma yang mencabarnya tu adalah kita kena guna hukum log. Nak guna hukum log pula kena biasa ni.
Ini saya dah sentuh saya dah sentuh. Sentuh. Siapa yang baru masuk kelas yang terlepas dan tak tengok video, rakaman video saya berkenaan dengan indeks dan log, dia akan lost. Terutama pelajar tingkatan 4 lah. Nampak tak sebenarnya, okey, kalau kita tengok tajuk yang saya cover untuk form 4 ni, okey, dia memang ada kaitan antara satu sama lain. Okey, dari atas ni sampailah ke bawah ni. Dia memang ada ni. Memang saya rancangnya macam tu supaya ada berkaitan dan kamu nampak skill yang kamu dah belajar dengan saya selama ini, cuti malam-malam ni, dia memang continuous. Okay, so jangan lupa. Alright? Sebab tu kena salin. Kalau notes yang saya share dekat dalam grup tu, print, kalau boleh print cantik-cantik. Okay, siapkan. Pergi sekolah nanti, ikut aturan dia. Nanti kalau cikgu nak ajar, katakan, besok kita akan mula tajuk hukum linear. Baca balik nota saya ni. Tak buat latihan, tak apa, sebab kamu waktu cuti ni, saya percayalah. Saya andaikan kamu buat. So, baca je. InsyaAllah cikgu ajar, cepat kamu dapat. Okey. Lepas tu nanti bila abang-abang, adik-adik kamu tanya, bang, abang lah saya kan. Ataupun kakak, Mac ni susah ke senang? Mac ni senang. Kan? Senang. Senang je, tapi kena prepare awal. Kalau nak bantu saya sikit, cakap kat dia orang. Kalau Sahanata ada buat kelas online waktu cuti, join. Itu kalau nak bantu saya promote lah. Kan? InsyaAllah kalau sihat, insyaAllah saya akan continuous untuk yang pelajar form 3 tahun ni kan. Buat juga macam ni. Bagi persediaan macam ni lah, bagi dia minat. Tak apa kalau dia tak join saya, dia join orang lain pun tak apa, saya tak kisah. Yang penting dia nak buat preparation awal macam kamu sekarang ni. Okay? So, saya tinggalkan untuk log ni, saya tinggalkan ada 2 soalan dan juga tambah tolak darab pagi ni ada beberapa soalan ni kamu try lah buat. Okey, boleh tak dapat macam mana yang dia required ni? Okey. So kena bijak kat situ. Contoh-contoh yang ada, kalau betul kamu fokus, kamu boleh ni. Okey, so ini latihan lanjutan yang ada. Alright. Latihan lanjutan yang ada, kita tengok ni cakap kalau menggunakan pendaraban atau pembahagian. Okey, kita tengok sentuh juga satu contoh nombor 3 ni. Nombor 3 ni nampak macam mencabar. Alright, macam mencabar. Sebab apa mencabar? Sebab apa mencabar? Sebab ada set. Kamu ni kalau nampak pelik-pelik je mulalah. Okey, so kalau dekat sini, alright, kita nak make sure Y dia sama dengan Y set X. Y set X. So dekat situ so macam mana kita nak cari Y set X tu, dia punya capital X dia sama dengan X. Macam mana? Alright. So Y sama dengan P per set X tambah Q set X. Lagi satu saya nak sentuh kan. Kalau sebab kita dah belajar set sebelum ni, so bila tengok macam ni tak adalah kamu tu takut sangat. Okey? Tak adalah kamu nanti bila tengok macam ni kamu takut sangat kan? Tak adalah. Okey. So kalau macam ni, okey, tak perlu lepas tu dia ada tambah kan, operasi tambah. So kita tak boleh guna log. Right? Ingat log tadi macam tu je kan? Right. So dalam exam, dalam soalan exam, okey, ini yang dia bagi ni menunjukkan apa? Dia akan suruh lukiskan soalan dia dia mesti akan cakap. Bukan. Plotkan graf. Ni maksudnya apa tau? Dalam segi ayat. Plotkan graf. Okey, ini real soalan exam plotkan graf Y set X melawan
X. Okey? Dia akan, ini maksud nilai yang dia bagi ni. Plotkan graf set X melawan X. Kalau kita tengok yang ini, saya colorkan yang ini dan juga yang ini. Maksud dia apa dari dalam soalan? Sebab saya nak bagi tahu dalam exam dia akan bagi tahu kamu kena plotkan graf apa Y besar melawan X besar. Huruf X. Capital Y melawan capital X. Contohnya macam ni. Kan? Macam ni contohnya apa? Plotkan graf Y set X melawan X. Ini dia bagi dalam istilah matematik lah kan. Term sebutan matematik. Tapi dalam bentuk ayat, dia akan bagi macam ni. Dia akan bagi, jangan risau. Dia akan bagi. Kalau tak, soalan tu berdosa dengan kamu. Kamu boleh masuk syurga. Kalau macam ni, sebelum kamu nak reduce ataupun tukarkan guna log, dia akan cakap apa? Plotkan graf log Y asas 10. Saya melawan versus log versus X. Melawan X. Itu. Dia akan cakap macam tu. So, bila macam tu, kamu tahulah akan guna log. Kalau macam ni, plotkan graf set X, Y set X melawan X. So, that means, untuk persamaan ni semua, kat sini kena ada set X. Ataupun belakang lah. Okay? Ada, kat sini ada set X kat sini. Set X. So kalau set X, that mean apa? Y lawan darab set X. So that means semua ni kena darab dengan set X kat situ. Lagi sekali saya ulang Yang ini dalam soalan akan diberi. Jangan risau. Cuma sekarang ni kamu faham atau tak faham atau mahir tak mahir sahaja nak reduce daripada non-linear, bukan linear kepada linear. Okay. So, kat sini dia cakap plotkan graf Y set X lawan X. So, that means kat sini kena ada set X. So, kena darab. Katakan plotkan graf Y over set X melawan X. Contohlah kan. So, dah tentu kena bahagi. Itu maksud dia. So, jangan risau Okey, seterusnya kita darablah semua ni. Jangan ni jangan apa. Kita darab. So Y set X, okey. Kemudian P over set X darab set X tambah Q set X darab set X. Dia yang Q ni yang pening ni kan. Okey, tapi tak apa. Kita tengok. Sebab kita dah belajar set, so tak perlu risau. So, ini kekal, tak boleh buat apa. Ini boleh cancel. Ini ni. Siapa boleh bagi tahu saya Q set X darab set X dapat apa? QX marfu'ah hasya Abbas yang pertama. Oh, baguslah Abbas bagus Right, okey, bagus. Yang lain jawab. So maknanya dia faham lah tu kan. Dia buat latihan lanjutan. Hebatlah kamu ni Maknanya latihan search saya bagi tu kamu buat lah kan. Okay, very good. So Y set X sama dengan P tambah QX. Tapi kita nak jadikan dia jadi Y equals to MX tambah C kan. Maka kita kena susun lah. Supaya kita boleh menentukan. So Q tu adalah dia punya M dia, kecerunan, dan P tu adalah pintasan Y. So macam ni. Ini kalau melibatkan set X. Ataupun bagi darab tambah. Okey, ini pun sama. Cuba tengok. Kalau ini apa? Ini apa? Right? Ini plotkan graf Y kuasa 2 melawan X tambah 3. So, X tambah 3 so. Saya nak sentuh juga
X tambah 3. Macam mana tu? Takkan nak tambah 3 ke apa ke? Usah takut, usah khawatir. Yang paling penting kamu kena tengok adalah paksi Y ni. Macam mana bentuk paksi Y tu, itu yang kamu kena tukarkan dulu. Itu first. Tengok. Tengok paksi Y dia tu apa. Itu yang pertama. Contohnya macam ni kan. Dia nak Y kuasa 2 melawan X tambah 3. Cuba tengok Y dia. Pada yang ada Y kuasa 2 tu apa? Per B. So that means, okay, semua ni kena darabkan dengan B lah. Itu je. Okay? Tapi nanti kalau ni darab dengan B, tak hilang. Okay, kalau tak hilang tak apa. Susunlah bentuk Y equal MX plus C. Okay? Tak percaya? Okay, kita darab dia dengan B kan. So, nanti kita akan dapat X tambah 3 per ini B kan. B kat depan ni per A. Tak boleh nak potong. Tambah ini cancel jadi Y kuasa 2 sama dengan B. Okay. Jadi macam tu. So kita nak jadikan dia bentuk Y sama X plus C. Ini kita bawa ke kanan. Kita dapat Y kuasa 2 sama dengan negatif B darab X tambah 3 per A. Tambah B. So nak bentukkan Y equals to MX plus C. Macam mana? Macam mana? So, Y kuasa 2 sama dengan M tu. M tu kena adjust lah. Jadi, negatif B per A X tambah 3 tambah B. So, kita pun main-main. Ini sama dengan ni. A dia apa? M dia apa? Negatif B per 2. X dia? X dia apa? Ni. Seperti yang dikehendaki. Lepas tu C tu apa? Ni B. Macam tu lah. Kan? Jangan risau. First thing first, tengok dulu dia punya paksi Y tu apa. Yang ini nanti, okay, paksi X ni nanti dia akan, paksi X ni nanti dia akan apa? Saya panggil dia akan mengikut, follow through. Dia akan mengikut automatik, mengikut secara automatik. Bahasa catchy, bahasa mudah dia. Okay. Once paksi Y kamu dah betul, makanya dia punya paksi X akan follow through betul. So, take note tu. Okay, ini dia cakap gunakan logaritma. Menggunakan logaritma. So, ada kat sini soalan ni. Alright. Memang kena mahir logaritma. Okay. Memang kena mahir logaritma. Maksudnya bila ada macam ni log kan ambil asal 10 je lah semua. Itu saja. Try lah buat. Tadi saya dah contoh kan. Ada contoh yang soalan yang susah. Soalan yang susah. Soalan yang susah macam mana. Okey, yang nombor 6 ni. Susah ke? Susah. Yelah bolehlah nombor 6 ni kan. Macam ni pula. Ini maksudnya apa? Graf log Y asal 10 versus X tambah 1. So that means yang kita tengok apa? Yang kita tengok ni. So maksudnya kita kena log lah. Log Y asal 10. Okey, kalau belah kiri ada log, belah kanan pun log asal 10 lah. P per K kuasa X tambah 1. Kalau bahagi jadi apa? Jadi tolak. Tolak log K asal 10 kuasa X tambah 1. Macam tu. Apa nak risau? Ini pergi ke depan. Okay. So dia kalau pergi ke depan, maka dia jadi apa?
Log P asal 10 tolak letak. Jangan lupa letak kurungan. Okay. Lepas tu kita rearrange lah. Rearrange jadi Y sama dengan MX tambah C. Okay, cuba tengok berapa kamu dapat. Saya dah tunjuk yang ini. Alright, the rest kamu selesaikan. Right. Okay, yang lain boleh cuba. Right, boleh cuba macam mana. Okay, log ni. Alright. So dia akan dua Dia akan penukaran asas ataupun reduce ni, dua benda dia akan bagi, suruh reduce. Yang pertama, tambah tolak bahagi darab. Type yang pertama, jenis yang pertama. Jenis yang kedua, menggunakan hukum logaritma. Okay. Alright. Okay, now, alright. Tadi subtopik daripada lengkung ataupun non-linear kepada linear. Sekarang kita vice versa pula. Nampak tak vice versa ni? Kan dah vice versa. Okey, dari garis lurus, ini negatif, ini positif, kepada bentuk non-linear pula. So, macam mana? Okey, so, dia bentuk macam ni. Dia bentuk macam ni. Tengok soalan dia kalau kita tengok. Lepas tu habis dah. Okey. Tapi saya nak bincangkan satu persatu supaya kamu faham. Okey. Tengok soalan A ni. Okey. Dia bagi yang mudah kan? Dia bagi graf garis lurus. Raja menunjukkan garis penyuaian terbaik bagi graf Y kuasa 2 melawan X. Okey. So maksudnya garis lurus lah. Tentukan persamaan tak linear. Tentukan persamaan tak linear. Okey. So daripada sini, alright. Step pertama, kita kena apa? Bentukkan atau kita carilah. Bukan bentuk, cari. Cari Y equals to MX tambah C. Itu step yang pertama. Okey? Step yang pertama. So kita cari lah. Macam mana kita nak cari? Okey? Y equals to MX plus C. Y dia adalah ini part CY dia. X ni adalah dia punya X besar lah. Situ. Okey. Apa yang tak ada? Okey, ini apa? C dia sama dengan 4. Dia dah bagi dah tahu siap-siap. C sama dengan 4. Apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Dia punya M. Maka kita kena cari M lah. Semalam kemarin bila saya dah lupa dah. Kemarin kot. Okey. Kemarin kita dah belajar, dah recall balik macam mana nak cari M kecerunan. Okey, disebabkan kita ada dua pintasan, maka M kita gunakan bentuk pintasan lah. 4/2. So maka kita dapat M dia sama dengan negatif 2. Okey, semua dah complete. Okey. Y dia sama dengan apa? Y kuasa 2. Ingat, Y dia Y kuasa 2. X dia adalah X. C dia 4. Ini senang aje lah. Senang je lah kan. Sebab tak cari C. Okey, Y kuasa 2. M dia sama dengan apa? Negatif 2. X dia apa? X. C dia berapa? Tambah 4. Okey. Dia tentukan persamaan yang menghubungkan Y dengan X. So, that means, okey, dia tak suruh dia apa. So kita nak ni lah kan. Okay. So kita nak jadi Y tu sebagai subjek. So kita pindahkan. Okay. Ini ke sini. So dia jadi apa? Square root kan. Alright. So maka Y sama dengan square root negatif 2X tambah 4. Tapi kan ada negatif kat depan ni tak cantik. Bukan salah. Bukannya salah. Okey? Tapi dia tak cantik. So sama dengan set
4 tolak 2X. Sama juga. Ini pun diterima, ini pun diterima. Macam tu. Okey? Okey. Belah kanan ni boleh cubalah. Kita tengok soalan yang macam ni pula. Dia tak bagi, dekat sini dia tak bagi C. Okey? Kat sini C dia bagi ni. Nampak? C sama dengan 4. Senang. Okey, kita tengok yang C yang ini pula. Rajah menunjukkan garis yang terbaik. Y per X kuasa 2 melawan X. Tentukan samaan tak linear Y dan X. Step pertama apa tadi? Step pertama, kita cari Y equals to MX tambah C. So, ini Y-nya. Ini X-nya. Apa yang tak ada? Yang tak ada, M dengan C. So, kita carilah M dengan C ni. M, kena guna, tak boleh tidak, kena guna M lah. Formula M. 12 tolak 0 bahagi 6 tolak 3. So, 12 per 3 sama dengan 4. Kan? Nampak tak perkaitan yang kita dah recall kat asas koordinat geometri tu? Ada gunanya. Sebab tu, jangan dilupai. Dilupain. Okay? Nanti result tak bagus, rasain dia panggil. Okey, C. Macam mana nak cari C? Okey, so kalau nak cari C ni, dia macam mana? Kita boleh guna persamaan ni. Ingat tak? Persamaan yang hanya ada, okey? Yang hanya ada pada ADMAT sahaja. Okey, sebab apa? So sekarang ni kita ada M. M sama dengan 4 kecerunan satu. Ingat tak? Kalau persamaan formula ni yang kita belajar yang hanya ada ADMAT sahaja, kita kena ada satu kecerunan dan satu titik. Saya nak 6, 12 lah. 3, 0 pun boleh juga. Mana yang senang? 3, 0. Okey, 3, 0. Okey. Okey. Titik yang kita nak guna adalah titik P. 3, 0. Kamu guna lah. Kalau kamu tak macam kamu nak gunalah 3, 0. Saya nak guna 6, 12. Okey, 6, 12. Macam ni. Okey. Alright. Y. Okey. Y. Apakah fungsi Y yang ini? Okey. Apakah fungsi Y yang itu? Ini yang itu. Alright. X dia ni lah. Okey. Okey. Y itu adalah Y per X kuasa 2. Okey. Sebab tu part Y. Bukan Y biasa. Tolak Y1 dia berapa? Y1 dia 12. Sama dengan M dia berapa? 4. X dia apa? X dia tetap X. Tolak 6. Okey. Tapi susah lah. Kalau pakai 6, 12 ni besar kan? Aduh, hai. Saya tak nak 6, 12. Saya merajuk, saya ambil 3, 0. Boleh kan? Kita buat dia. Alright. So, ni 0. Senang. Tu berapa? 3. Senang. So, Y per X kuasa 2 tolak 0 dapat Y per X kuasa 2 sama dengan, ini kita expand lah. 4X tolak 12. So, macam mana kita nak apa ni? So, ini darab semua dengan ni lah. Okey, jadikan Y tu sebagai ni kan. So, X kuasa 2 darab 4X tolak 12. Maka kita dapat Y sama dengan 4X kuasa 3 tolak 12X kuasa 2. So, ini jawapan. So, kalau katakan saya lupa nak guna formula ni sebab saya biasa gunakan, dia kan ada kaitan dengan MX tambah C kan? Boleh tak sir? Boleh. Okey, boleh, tak ada masalah. M dia berapa tadi? 4.
Titik yang kita nak guna berapa tadi? 30. Cuma saya nak bagi tahu okey. Cuma saya nak bagi tahu tadi y kalau kita bentuk persamaan persamaan ni semua ni persamaan ni kita akan ambil y per x kuasa 2 sama dengan 4x tambah c. So kalau kamu gunakan persamaan y equals to mx plus c, alright, kamu akan buat macam ni. Sebab apa? Capital Y dia adalah y over x squared. Okay. So saya nak beritahu apakah kesalahan pelajar kalau dia guna yang ini, apa kesalahan pelajar yang dia ni adalah y tu kosong. Dia letak y tu kosong ini yang salah saya yang salah. Y tu dia letak kosong sebab ini dia ingat kosong ni ini adalah titik y. Ini adalah titik x. Y tu kosong over x tu berapa? 3 kuasa 2. Tak kisahlah kan. Sama dengan 4x x tu berapa tadi? 3. Tambah c. Alright. So dia akan dapat c sama dengan negatif 12. Sama tak? Bila kita masukkan dia, y per x kuasa 2 sama dengan 4x tolak 12. Sama kan? Betul tak? Sama kan? Okey, lepas tu y pun dia buat y sama dengan 4x kuasa 3 sama dengan 12x kuasa 2. Betul? Sama tak jawapan dia? Okey, jawapan dia sama anak-anak pelajar sama. Tapi dekat sini ni dia salah. Okey, tang mana yang dia salah tu? Tang sini ni. Ni dia salah. Kena ingat dia punya paksi adalah paksi y over x squared against x, melawan x. Yang kamu masukkan ni sepatutnya ini ni titiknya berapa? Titiknya adalah kosong. Okey, ini adalah titik kosong sepatutnya. Kenapa kamu dapat K kosong, N kosong, even jawapan akhir dia betul? Dia punya sini. Oi, sakit hati. Oi. Dekat sini jawapan dah betul. Jawapan betul tu adalah kebetulan sahaja. Tapi kamu punya proses jalan kerja tu salah. Sepatutnya apa? Kosong sahaja. Bukan 0/3 kuasa 2. Okay. So ini salah. Very the wrong. Very the wrong. Very wrong lah. Konsep kat situ. Alright. So kena ingat tu. Okay. So sepatutnya kalau nak buat jalan kerja yang betul, ini yang pembetulan dia. Ini yang betul. So sepatutnya kosong sama dengan 4 darab 3 tambah C. So C sama dengan negatif 12. Maka dapat Y over X squared sama dengan 4X tolak 12. So Y sama dengan 4X kuasa 3 tolak 12X kuasa 2. So ini dia punya pembetulan. Okey. Sebab tu KSSM ni dia akan mementingkan apa? Memang dia mementingkan jalan kerja. Okey, proses kerja tu adalah dia punya nadi dia. Jawapan akhir ni sebenarnya kalau konsep hukum betul jalan kerja semua, dia akan follow through dapat N1. Okey. Tapi at the first place K kosong, jawapan betul, N kosong, kono. Padan muka. Macam itulah. Alright. So sayang sebabkan ini je. So take note about that. Okay. Okay, nanti saya share nota ni. Okay, yang lain tu lagi mana tu Yang lain tu senang yang ini. Okay. Kita tengok yang log. Kita tengok inilah. 1/x. Okay.
So ini express. Kita tengok yang express pula. Express Y in terms of X. Express. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Kalau dia ni memang ungkapkan, memang kena ni lah. Okay. So kita buat yang ni lah. Tak tahu lah ini susah ke apa ke kan. Tapi rasa senang aja. Sebab ada dah C. Ini C. Sama dengan 8. Ini Y. Ini adalah X. M sahaja nak cari kan. M pun senang. Pintasan. So saya nak L. Kita nak bincang soalan L. Okay. So Y equals to MX tambah C. Okay. Step pertama. Y dia berapa? 1 per Y. M dia kita tak tahu. Nanti kita cari. X dia sama dengan X. C dia kita tak tahu. So dua benda ni yang kita kena cari. Saya terus je bentuk dia punya persamaan garis lurus. Yang mana capital Y tu kita tahu dan juga paksi X kita tahu kan. Ni A. Yang gini. Ni dengan ni. So kita cari M. M sama dengan 10 tolak 2 bahagi 8 tolak 4. Sama dengan 8 per 4. So sama dengan 2. Okay, so kita dapat one step, 1 over Y sama dengan ni M kan? 2X tambah C. Nak cari C macam mana? Gantikan. 42 lah 42 ke dalam persamaan. Kesalahan pelajar, apa dia buat? Y dia sama dengan 2. Dia buat macam ni. Okay. Dia buat macam ni. Sama dengan X tu dah betul. Ini akan dapat totally C tu akan memang totally salah. So ini kaedah yang salah. Ini ni salah. Salah ganti. Okey, salah ganti. Macam tu. Yang betul. Okey, yang benar. Yang benar. Apa dia yang benar? Okey, Y tu 2 kan? Dia adalah apa? 2. Sama dengan 2 darab 4 tambah C. Ini yang benar. So 2 sama dengan 8 tambah C. C sama dengan negatif 8 tambah 2. C sama dengan negatif 6. Kalau ini 8 tolak setengah. Dah tentu salah. Dapat 7.5. 7.5 tak tahu berapa kan. Dalam pecahan je lah. So sepatutnya C tu adalah negatif 6. Okay, itu yang benar. Lepas tu, okay, so dekat sini kita akan dapat persamaan Y, 1 per Y sama dengan 2X tolak 6. Dia nak apa? Graf ni menghubungkan persamaan tak linear. Okay, dia nak jadikan Y. Okay, so just ni saja. Y naik ke atas, ini turun ke bawah. Maka jadilah dia 1 per 2X tolak 6 sama dengan Y. And then kita terbalikkanlah. Y sama dengan 1 per 2X tolak 6. So ini jawapan dia. Nampak? So kena ingat salah ganti. Salah ganti dapat jawapan salah. Kat sini dia punya turning point dia tu. This is the turning point dia. Kalau kamu salah kat sini, dah tentu N kosong punya. Okay? Sebab salah ganti dia kat sini lah. 2 tu. Sepatutnya 2. This is the right one. Okay. Okay. Right. Okay. So kita tengok log pula. Kita buat log pula. Tengok macam mana log. Log yang O. Soalan O ni. So log ni memang kena guna log kalau kita ni kan.
Alright, tentukan persamaan tak linear tu apa semua tu kan. Alright, okay. So, step pertama macam biasa, apa kita buat? Kita tentukan dia punya y equals to mx tambah c. Okay, itu step pertama dia. So, log y asas 10 sama dengan, saya nak adjust sikit ke sini. Sama dengan x dia, m dia tak tahu. X dia adalah x. C dia tak ada, tambah C. So, kat sini kita kena cari M lah. M dia sama dengan berapa tu? 4 tolak 0 bahagi 3 tolak 4. So, sama dengan 4 bahagi negatif 1 sama dengan negatif 4. C dia tak ada. C dia kita tak tahu. Okay, so maka kita dapat log y asas 10 sama dengan x tambah c. Ini negatif 4. Okay, and then kita gantikan. Okay, gantikan 40 lah. Okay, so saya malas nak tulis bersamaan. Kita gantikan yang kosong. So kita dapat log y tu berapa nilai log y? Berapa nilai log y? Kalau 40. So yang ganti yang betul adalah kosong. Bukannya ini yang salah Yang salah ganti. Log y tu kosong. Dia buat macam ni. X tu 4 tambah C. So ini yang salah ganti Take note Right? Take note ni salah ganti. Okay, yang salah ganti ni. Saya nak tunjukkan ni. Okay. So kosong lepas tu negatif 4 darab 4 tambah C. Okay, so 4 16 C sama dengan 16. Okay. Maka kita dapat, kita ganti balik kat sini. So, log y asas 10. Okay, sama dengan negatif 4x tambah 16. Ui, macam mana kita nak ambil y sebagai subjek tu? Macam mana y tu sebagai subjek tu? Siapa boleh beritahu saya? Siapa ingat? Macam mana kita nak jadikan y sebagai subjek tanpa ada log? Yeah. Ini kita dah belajar dah ni. Nur Afika. Bagus Nur Afika. Kalau kamu form 5, kamu dah biasalah. Soft Hana ke, Alia Maisara ke kan. Tapi kalau kamu form 4 tahun ni, kamu hebat. Siapa yang jawab E, 3 orang jawab E ni, ataupun yang dalam dia tak tulis tapi dia jawab. Depan dia punya device dia ni E kan. Maksudnya kalau dia form 4, dia hebat lah. Dia memang betul dia fokus lah apa yang saya ajar. Kalau form 5 sepatutnya dah kena tahu. Sebab dia dah belajar. Sebab ini revise je kan. Ini kan. Revision je. So E macam ni E. Okay. So 10 kuasa negatif 4x tambah 16 sama dengan y. Tapi tak naklah y tu di sebelah kiri. Di sebelah kanan. Y biasanya belah kiri kan. Okay, 10 kuasa negatif 4x tambah 16. Okay. So ini jawapan dia yang pasti. Right? Tengok, dia ada kaitan Dia ada kaitan dengan log. Ada kaitan dengan koordinat geometri. Tapi benda tu semua kita dah cover. That's why kalau kamu buat fokus during my class malam tu, fokus semasa atau fokus membuat latihan lanjutan, maknanya insya-Allah untuk tingkatan 4 ni betul-betul kalau masuk kelas jangan tidur je lah. Jangan tidur je, cikgu ajar tu jangan tidur je lah sebab kamu dah tahu kan. So macam benda dah tahu kamu, buat je latihan yang ada tu.
Buat. Okay. Alright. Nah. Okay. Kita tengok last but not least. Satu soalan. Nombor 5 ni. Soalan nombor 5 ni. Kod saya pun tak cuba lagi ni. Saya nak try kod. Kod boleh ni. Nanti kita tengok soalan nombor 5 ni. Pembeli ubat X dan Y ada berkait dengan log. Berkait dengan log Y. LGY. Okey, LGY. SI. Maksudnya SI unit untuk log asas 10. So, kalau malas nak tulis LOG asas 10 tu, sama. Okey, dia sama. Dia sama benda ni. So, ini unit SI. So, tak salah. So, apabila log Y asas 10 diplot pada paksi menegak dan log X diplot pada paksi melintang. Macam itulah. Kan? Sebenarnya dalam bentuk ayat tu lah kan. Tapi kalau ayat-ayat ni dikumpulkan, kamu ni. Satu graf garis lurus melalui titik ni diperolehi. 1, 2, 4. Okey, so katakan macam itulah. 1, 2, 4, 11. So ini dia punya keadaan graf dia tu. Okey? C kita tak tahu. A. Ungkapkan log Y asas 10 dalam sebutan log X asas 10. That means dia suruh apa tu? Siapa boleh beritahu sebenarnya soalan ni apa kemahuan dia ni? Apa kemahuan graf ni? Ungkapkan log Y asas 10 dalam sebutan log X asas 10. Dia disuruh apa? Y is equal to Max plus C. Y is equal to Max plus C Mafhum jawab Y is equal to Max plus C. Selain daripada tu, ayat yang lebih mudah. Sebab Y is equal to Max plus C. Y equals to MX tambah C. Ada 7 suku kata. Yang ayat lebih mudah. Maksudnya kita kena reduce. Tapi betul jugalah. Betul. Y is equal to Max plus C pun boleh. Ataupun kita betul lah kamu. Betul lah. Tukarkan linear kepada non-linear. Betul. Y is equal to Max plus C betul. Tukarkan linear kepada non-linear pun betul. Reduce. Kalau bahasa Inggerisnya reduce. Okay. So, kalau step pertama tengok. Step pertama apa dia? Kamu cakap Y is equal to Max tambah C. So, log saya guna stylo sikit lah LG. Saya tulis LG. Sebab dah lama tak tulis. Sebab apa? Biasanya LG ni, siapa yang ambil IGCSE, dia biasa lah LGY ni. Okay? KSSM atau Malaysia je guna LOG asas 10 tu. Okay? Malaysia biasa guna ni. Sini IG biasa LGY sama dengan M. X dia berapa? LGX. Tengok saya pun dah terbiasa lah. Saya pun dah terbiasa LOG. LG lah X. Saya letak kurungan lah. Tambah C. Right. Tapi sebenarnya bila kamu tengok je ini, sebenarnya kamu dah boleh buat lah. Okay. Dah tentu M dia nak cari. M dah nak cari. As well as C pun nak kena cari. So kesimpulan dia sebenarnya hukum linear ni, dia 2 asas utama yang kamu kena faham, yang kamu kena hitung, kena cari. Iaitu M dan C. Kecerunan dan pintasan Y. Itu je. Alright? Okay. So, kita selesaikan M. M tu apa? M. 11 tolak 2 bahagi 4 tolak 1. 9/3 sama dengan 3. Okay. So, maka kita dapat log LGY sama dengan M dia 3
LGX tambah C. Gantikan. Titik mana yang senang? 1, 2 senang kan? Sebab itu yang paling kecil, itu yang paling ni. So, 2 tu sebenarnya adalah LGY sama dengan 3 LG darab 1 tambah C. Alright? So, 3 pandang sini. So, C sama dengan negatif 1. Okey, dia suruh ungkap LGY kan? So, maka jawapan dia LGY sama dengan 3 LGX tolak 1. Okey, so itu jawapan dia. Itulah yang apa ni? Itulah dia. Itulah dia hukum linear. Bentukkan garis lurus dia. Soalan B. Ungkapkan sebuitan. Ungkapkan sebuitan Y dan sebuitan X. Itu typo. Wah. Bila je dapat je soalan macam ni, sebenarnya apa? Ini bukan hukum linear punya topik. Ini topik apa? Indeks dan log. Kamu tengok. Indeks dan log. Nak tak nak memang kena ni balik. Okey, tapi saya bantulah. Untuk kita cari ungkapkan Y dalam sebutan X, kita kena samakan log belah kiri sama dengan log belah kanan. Yang belah kanan ni dia belum lagi log. Supaya at least kena jadikan last kali tu log Y sama dengan log. Ini apa-apalah. Apa-apa kan. Baru kita boleh cancel. Okey, kita samakan log dia. Tengok, itu dia. Ini bukannya topik linear law, tapi ini adalah topik indeks dan log. Tapi saya bantulah juga kan. Okey. Alright. Tiba sesama pula saya ni. Okey, so macam mana kita nak buat? 3 ni kita kena naik ke atas. 1 ni siapa boleh bantu saya? Sorry. Bersin pula. Okey, 1 tu kita kena wujudkan jadi log. Log juga. So kalau kamu tak biasa dengan LG ni, saya tukar kepada log LOG 10 Okey, saya tukar kepada LOG asal 10. Macam tu. Tak salah. Okey. So, yang satu tu X per 1. X per 1. Dah lupa. Supaya log. Kalau tolak, X per 1. Log 10 asal 10. Yes, very good Dania. Alright. Kamu form berapa? Okey. Kalau kamu form 5, sepatutnya memang kamu dah mahir. Kalau kamu form 4, saya proud of you. Itu je. Yang lain pun kalau dapat jawab macam tu, kita 1 tu jadikan log 10 asal 10, darab 1 kan? I'm proud of you. Maknanya kamu memanglah. Itu untuk form 4 lah. Form 5 sepatutnya kena tahu. Dah tahu sebab dah belajar. Okey, so sama dengan log Y asal 10 sama dengan log asal 10 X kuasa 3 tolak 1 darab log 10 asas 10. Macam tu. Okey, log 10 asas 10. Macam tu. Okey. Sebab apa? Sebab log 10 asas 10 ni sama dengan 1. Okey. So, sekarang ni
Kalau satu ni kita bawa naik ke atas pun dia tak ada apalah. Okey, tapi kalau dua, kalau dua ke apa ke memang kena naik ke atas. Okey, maka dia jadi, saya copy balik, dia jadi macam ni lah. Tapi satu ni tak ada. Umpama satu ni kita bawa naik ke atas lah. Kan? Jadi satu sini. Macam tu. Kena tulis juga. Takut nanti ada yang tak faham kan? Okey. So, bila dah ini dah log asas 10, ini pun log asas 10 dan tolak. Okey, tolak. So, dia jadi apa? Bahagi log Y asas 10 sama dengan log asas 10 X kuasa 3 bahagi 10. Macam tu. And then baru kita boleh. Dia sebenarnya dalam matematik dia tak boleh cancel Tak boleh cancel. Tak boleh kamu buat macam ni. Tak boleh. Biarkan sahaja. So, nak biarkan tu macam mana? Buat je lah macam ni. Y sama dengan, okay, Y sama dengan X kuasa 3 per 10. Dah macam tu je. Jangan gatal-gatal nak ni Saya takut nanti kalau pemeriksa atau cikgu kamu nanti dia tak bagi markah kamu. Sebab apa? Kat sini kita gunakan istilah yang dinamakan sebagai bandingkan. Tak ada apa pun bandingkan. Okey, bandingkan. Okey. So, maka dengan itu, alright, kita pun selesailah untuk kelas pada hari ini. Okey, untuk kelas hari ini kita selesai. Okey, ada satu subtopik. Okey, sini saya nak remind, ada satu subtopik yang penting. Subtopik lagi. Satu subtopik lagi. Apa dia? Melukiskan graf hukum linear. Saya tak boleh ajar dekat sini sebab ini memang memerlukan aktiviti di dalam kelas. Dia umpama melukiskan graf hukum linear ni, dia umpama membuat eksperimen. Okey? Dia umpama membuat eksperimen. Dengar tak? Guys? Oh, dengar. Okey. Dia umpama membuat eksperimen. Ya? Alright, dia umpama membuat eksperimen. Kena buat jadual. Okey, buat jadual. Kalau log X apa semua, kena buatkan jadual. Lukis graf. Kalau lukis graf maknanya melukis graf hukum linear menggunakan kertas graf lah. Dia bukan sketch, kertas graf. Kemudian komponen utama yang kamu kena cari adalah, yang pertama adalah cari kecerunan. Yang kedua adalah pintasan Y. Okey, so kedua-duanya daripada graf yang kamu lukis. Ini kalau nak secara online dia agak kurang sesuai. Okey, agak kurang sesuai. Kamu baca pun boleh. Dia better buat dalam kelas. Ada kertas graf, ada pembaris panjang dan lukiskan garis penyuaian terbaik dia macam mana. Okey, so ini untuk kamu je lah. Saya tinggalkan memang sengaja. Tapi yang ini selepas kamu lukiskan graf, skill dari non-linear, dari bukan linear kepada linear dan juga vice versa, daripada linear kepada non-linear tu sangat penting. Sebab tu saya tekankan pengiraan yang ini dan juga konsep-konsep dia. Itu dia. Alright. So guys, I think that's all for now. Cukup sampai di sini. Alright. Kita berhenti sampai sini dulu Okay.